Jadi hadis pada malam ini iaitu hadis kursi yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari faman naza'ani wahidan minhuma qadhaftuhu fin nar rawahu Abu Dawud wa kadzalika Ibnu Majah wa Ahmad bi asanid sahihah. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, kesombongan itu adalah selendangku dan keagungan adalah kain sarungku. Barang siapa bersaing, ini turut memiliki dalam salah satu dari kedua hal tersebut, maka benar-benar akan kulemparkan dia ke dalam neraka. Jadi tuan-tuan, demikian ada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ni disebutkan tentang kibriya uridai, iaitu kesombongan. Kibriya menunjukkan satu kesombongan, satu lagi besar diri. Besar diri, iaitu takabur. Jadi tuan-tuan, demikian ada Allah SWT, ridai ini menunjukkan kepada, maknanya adalah kain yang diletakkan di atas bahu, izar. Orang pergi haji, dia pakai dua. Pertama dipanggil izar, dia pakai kain. Yang kedua dia pakai rida. Rida yang diletak. Ini yang kita faham terhadap manusia, tapi bila dikaitkan kepada Allah Subhanahu wa taala, terus kita tak faham. Cuma apa yang kita faham, kibriya, besar diri, sombong, keagungan, ini milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik kita. Allah Subhanahu wa taala layak untuk dia bangga diri, untuk dia besar diri. Kita tak layak untuk besar diri. Habis yang dikaitkan dengan pakaian ataupun selendang, ini termasuk dalam dipanggil mutasyabihat. Dalam Al-Quran dia ada dua. Yang pertama dipanggil muhkam, yang kedua dipanggil mutasyabih. Muhkam ni maksudnya jelas, dia satu makna saja yang keluar, semua orang boleh faham. Mutasyabih ni dia maknanya boleh keluar makna yang lain. Jadi yang boleh keluar makna yang lain, kita tak boleh nak bagi dia satu makna saja. Allah SWT sebut dalam Al-Quran, orang yang mana dalam hati dia ada kesesatan, dia suka main dekat mutasyabih tadi, mutasyabihat. Dekat muhkam banyak, tapi mutasyabihat juga dia pergi. Seperti dalam Al-Quran, Allah SWT sebut tentang banyak ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan kepada mutasyabihat. Bila dikaitkan kepada manusia, kita tahu makna dia. Tapi bila dikaitkan kepada Allah, kita tak tahu. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ini satu perkataan yang ada dalam Al-Quran. Banyak orang tersesat, tergelincir dalam menterjemahkan makna ini. Menempatkan Allah SWT di atas arasy. Begitu juga ayat dalam Al-Quran juga menunjukkan kepada aamintum man fis sama. Ada orang kata di langit pula. Ada yang mengatakan Allah SWT wal a'yadzu billah di atas arasy, ada yang dikatakan di langit dan sebagainya. Sedangkan ayat tu mutasyabihat. Mutasyabihat ni maksudnya apa dia? Banyak makna, kita tak boleh nak tentukan mana. Sebab itu bila sabit pada salafus salih, mereka kata al-istiwa'u ma'lumun. Istiwa tu dari segi makna kita tahu. Dari segi makna semua orang tahu istiwa dalam bahasa Arab. Wal kaifu majhulun, kaifiat tu tak ada orang tahu. Bila dikaitkan kepada Allah, tak ada seorang tahu. Kait pada manusia semua orang tahu. Kait pada Allah, kaifiat kita tak tahu dah. Wal imanu bihi wajibun, beriman dengannya itu adalah wajib. Ni yang dulu. Sebab itu dia kata bila sampai pada ayat yang mana kita tak tahu makna yang sebetulnya, maka kita lepas pada Allah. Ni dipanggil tafwid. Ni terpanggil tafwid. Tafwid ni maksudnya lepas makna dia. Sebab itu salafus salih, mereka bila datang ayat mutasyabihat, mereka kata apa? Amirruha ala dhawahiriha. Terus lalu, biarkan makna zahirnya tadi. Kita tak tahu apa maknanya. Terus baca. Contoh, dalam Al-Quran disebutkan tangan yang dikaitkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga mata yang dikaitkan kepada Allah, ain yang dikait kepada Allah, yad yang dikaitkan kepada Allah. Ini dari segi makna
makna jelas, tangan. Tapi bila dikait pada Allah SWT, kita tak tahu. Ada orang pernah tengok? Tak pernah tengok. Bila tak pernah tengok, sini dipanggil mutasyabih, kita boleh nak tetapkan mana. Kalaulah tangan kita, kita tahu. Kalau dikait pada Allah SWT, kita tahu. Sebab itu ulama salafus salih, dia kata apa? Allah saja yang tahu makna dia. Allah saja yang tahu. Ini makna tafwid. Ini makna tafwid. Ini makna tafwid. Tapi bila datang satu generasi selepas salafus salih seperti Imam Ibnu Taimiyah, yang mana dia telah mengungkaikan masalah ini, dia kata apa? Allah bila sebut ada tangan, maka ada tangan, cuma tidak seperti tangan kita. Pada waktu ni dia telah break satu kaedah yang telah ditetapkan oleh ulama salafus salih, iaitu ulama salafus salih kata tafwid, lepaskan terus. Jangan kamu isbatkan macam tu. Dia telah mengisbatkan. Bahkan Ibnu Taimiyah telah sebut tafwid ini adalah bid'ah. Wal'iyadzu billah, sedangkan kait dengan salafus salih. Itu yang kedua. Ini disebutkan oleh Yusuf Al-Qaradawi dalam satu muqaddimah dalam kitab kitab At-Tafwid. Jadi tuan-tuan mungkin ada Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang ni bila kait saja dengan sifat-sifat Allah SWT yang ada dalam Al-Quran, dipanggil mutasyabihat, yang kita tak boleh nak tetapkan maknanya, maka kita jangan huraikan. Kita beriman terus pada Allah SWT. Ini cara ulama' terdahulu, salafus salih. Ini salafus salih. Ini dipanggil mutaqaddimin. Adapun mutaakhirin, apabila orang ini mengaitkan, tangan, tapi tak macam tangan kita, dia telah mengisbatkan. Bila mengisbatkan tadi, pada waktu itu dia telah menimbulkan confuse. Jadi confuse pada waktu itu, yang kait dengan kita, yang ada kaitan dengan kita, kita fahamlah tangan. Sebab apa? Tangan ni dari segi bahasa adalah campuran daripada apa? Cantuman daripada tulang, daging, urat. Ini tangan. Sebab itu bila kita kata, kalau ada kaitan dengan manusia, kita fahamlah. Tapi bila dikait dengan Allah, ada orang pernah tengok? Tak, kita tak faham. Bila kita tak faham, jangan kita kata macam kita sendiri. Ataupun kita kata, ada tangan juga, tapi bukan macam kita. Sebab itulah waktu saya belajar akidah, tok guru saya, dia terang dia macam mana. Dia kata, tangan ni satu, ni tangan. Bila tangan ni diletak ke atas, bawah ni dia ada mana? Dia keluar. Tangan binatang, tangan manusia, tangan ni, tangan ni, tangan ni. Tangan ni satu tangan, inilah tangan yang dari segi bahasanya tak ada dah makna lain. Tapi bila dia pergi kepada tangan lembu, kita tahu tangan lembu macam mana. Tangan kambing macam mana, kita dapat bayangkan. Tangan manusia macam mana. Adakah satu yang kita nak turun daripada sini, satu tangan, wal'iyadzu billah, kita nak kain dengan Allah. Sebab itu ulama marah. Ulama salaf kata, apabila sabit saja dengan tangan, kalau kepada kita, kita tahu maknanya, itu tak ada masalah. Tapi kalau kait pada Allah, kita tak tahu. Bila tak tahu, kita serah saja. Allah saja yang tahu. Ini maknanya. Tapi oleh kerana ada juga orang yang nak mempertahankan, tak, ada. Allah SWT ada tangan. Ada tangan, pada waktu tu ada orang yang tajawuz melampaui batas. Dia telah meletakkan, macam ni rupanya, macam ni rupanya. Semuanya pendusta. Dan yang kedua, ada dia kata tak, memang ada, sabit, tapi bukannya macam kita. Maka orang ni telah mengisbatkan, kemudian telah lepaskan macam tu, dia tak bawa mana tafwid. Mana tafwid, dia tak ada dah. Daripada makna tadi, terus dia lepaskan. Ini tafwid yang difaham oleh ulama salafus salih. Adapun ada setengah orang, dia membohong. Dia buat satu tuduhan ke atas Imam Syafi'i. Dia kata apa? Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dia bagi tahu inilah maknanya. Apa dalilnya? Dia kata ulama salafus salih, salah seorangnya adalah Imam Syafi'i. Tapi bila dia terangkan kepada itu, dia terangkan mengikut cara Ibnu Taimiyah punya fahaman. Sedangkan Ibnu Taimiyah punya fahaman memang masyhur di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah. Dalam permasalahan ini, dia bawa fahaman tajsim. Dan mereka telah menafikan, tak, kami tak bawa fahaman tajsim. Sedangkan isbat tadi kamu telah tajsimkan. Itulah tajsim sebenarnya. Over daripada tajsim tadi,
membentuk-bentukkan lagi, itu dipanggil over, keluar lagi lebih daripada tajsim. Daripada fahaman ni yang boleh keluar macam tu. Sebab itulah bila bangun je daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah seperti Abu Hasan Al-Asy'ari dan juga Imam Abu Mansur Al-Maturidi, mereka apabila lihat orang isbatkan tadi boleh tajawuz kepada situ, maka mereka katakan tak, selain daripada makna ni ada yad, boleh keluar makna quwwah. Kenapa? Oleh kerana dia mutasyabihat. Mutasyabihat ni dia banyak makna, kita tak boleh nak tetapkan satu makna. Macam hari ni dalam bahasa Melayu kita ada dua makna, satu perkataan yang keluar dua makna. Macam mana kita nak kata orang yang pegang pada makna ni salah ataupun orang pegang pada makna ni salah? Kita tak boleh kata. Seperti pinggang yang dikatakan oleh orang Terengganu. Bila disebutkan pinggang, maka yang kita faham pinggan. Dia kata pinggang tu pinggan. Lepas tu satu lagi pinggang tu pinggang. Jadi ada dua makna. Adakah kita nak kata ya, bila dia kata kamu kata ni, kita pun tunjuk pinggan, kata pinggang. Salah kita kata. Tak, dari segi bahasa dia betul. Apa salah pula? Ini dipanggil mutasyabihat. Dia boleh keluar dua makna, boleh keluar tiga makna. Jadi kenapa kita nak letakkan satu makna? Macam hari ni istiwa. Istiwa ulama bagi tahu banyak makna. Apabila seorang tetapkan pada satu makna, maka orang ini telah buat salah. Sebab itu ulama bagi tahu istiwa dari segi makna semua orang tahu. Tapi bila nak kait pada Allah, kita dah tak tahu. Kait pada kita tahu, kita boleh terjemah. Allah SWT ceritakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ada setengah orang terjemah dengan julus. Dia kata apa? Istiwa tadi makna duduk. Itu yang dia boleh bawa makna tadi. Habis macam mana dengan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an thumma stawa ila sama'. Allah SWT dia jadikan antara makhluk di antara langit dengan bumi. Bumi dulu dijadikan. Lepas dijadikan bumi, kemudian istiwa. Thumma stawa ila sama'. Kemudian dia istawa ila sama'. Istawa kat sini terjemahan dia qasada ila sama'. Qasada maksudnya Allah SWT menuju pula ke arah langit untuk buat langit pula. Maksudnya kat situ berniat Allah SWT untuk buat langit selepas buat bumi. Jadi bila tengok kat sini istiwa mana qasad pun ada. Dan begitu juga istiwa dalam penggunaan satu syair menggunakan istiwa boleh makna ghalabah. Ghalabah ni maksudnya menguasai, iaitu dibawakan dengan makna istila. Jadi banyak makna boleh keluar. Kenapa satu makna saja kita tetapkan? Jadi ini yang jadi keliru ni. Orang yang suka pada kesesatan, dia suka main dekat mutasyabihat. Allah SWT dah bagi tahu dah. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha' al-fitnah. Orang yang dalam hati dia ada kesesatan, kejahatan, maka dia suka main dekat mutasyabihat ni. Banyak lagi ayat muhkam tadi tak dapat nak diselesaikan. Yang jelas tadi dia suka main kat sini. Lepas tu kat situ jadi bergaduh di antara semua orang. Dan sekali sesat menyesat jadinya. Sebab itu tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bila melibatkan Allah Subhanahu wa taala, kita boleh nak tetapkan. Ada setengah orang pula dia kata apa? Dia kata, kenapa? Oleh kerana akidah Ahlussunnah wal Jamaah dia bagi tahu Allahu mawjudun bila makan. Allah Subhanahu wa taala mawjud, dia tidak perlu kepada tempat. Dia kata mana dalil? Mana dalil? Tak ada pun dalil dalam Al-Quran, tak ada pun dalil dalam hadis. Pelik kita kata. Yang ada tempat, yang ada dalil adalah tempat pada Allah. Apa dalil? Dia pun bawa Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Itu dalilnya, mengatakan tempat. Allah SWT tak sebut pun, dia kata tempat aku ada kat sana. Tak ada pun. Tak ada dalil juga kamu. Dan situ pula istiwa, dia mutasyabihat, dia bukan muhkam yang kamu nak jadikan dalil kamu. Habis bagaimanakah dengan ayat Al-Quran yang dikatakan oleh Allah SWT, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dekat mana kamu berada, dia berada dengan kamu. Bagaimanakah dengan ayat Quran ni? Begitu juga dengan ayat Quran, fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Dekat mana kamu hadap, dekat situ adanya Allah SWT. Bagaimana kamu nak kata? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila hamba-Ku nak mohon pada aku, nak minta pada aku dekat dengan dia. Dekat mana kedudukan? Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Tak ada seorang, orang tiga,
berbisik-bisik, mesti ada yang keempat, iaitu Allah SWT. Bagaimana kamu nak kata kat situ? Sebab itulah ulama ahli sunnah wal jamaah kata kita tak boleh nak menempatkan Allah SWT, kerana dalam Al-Quran ada setengah orang kata, oh kalau gitu macam akidah orang Kristian dan pula kata apa, Tuhan everywhere, Tuhan berada di mana-mana. Tidak. Allah SWT tidak menyatakan. Yang kita disuruhkan untuk beriman dengan Allah SWT bukan cari tempat untuk dia. Yang perlu pada tempat kita. Sebab itu dalam satu kaedah, dalam akidah kita, dalam tauhid kita, kita panggil qiyamuhu binafsihi. Dia ni berdiri dengan sendirinya, tidak perlu pada tempat. Yang perlu pada tempat kita. Kita pula nak cari tempat untuk dia. Mulalah orang pun ambil dekat Ar-Rahman 'ala al-'arsy istawa tu, dalil satu duduk kat atas. Habis amintum man fis sama' duduk kat langit pula. Kamu ni nak cakap duduk kat langit ke duduk kat aras? Pening dah kat situ. Sebab itu jangan tetap. Sebab itu akidah ahli sunnah wal jamaah dia bagi tahu macam tu, supaya kita jangan menetapkan. Kenapa? Semua ni makhluk Allah SWT. Allah tidak berhajat kepada makhluk untuk dia duduk, untuk dia bertempat, tidak. Ini yang kita nak kena faham dalam akidah kita. Dan hari ni banyak kesesatan. Kat situ juga kita nak main. Sebab itu kita faham. Mutasyabihat, ayat mutasyabihat, bila datang pada kita, yang kait dengan kita, kita tahu. Kalau yang kait dengan Allah SWT, kita tahu maknanya. Surah tu pada makna Allah SWT. Allah saja yang tahu. Ini cara yang terbaik dalam menerangkan. Penipuan banyak berlaku terhadap ahli sunnah wal jamaah. Mereka pun mengatakan ahli sunnah wal jamaah begini. Ada di antara mereka mengatakan bahawasanya tidak ada dalil bagi orang yang mengata Allah mawjudun bila makan. Berdalil dia. Nak menunjukkan bahawasanya Allah tidak berhajat kepada tempat. Dia kata sedangkan Allah menyatakan tempat untuknya. Apa dalil dia? Ar-Rahman 'ala al-'arsy. Dalil yang salah diambil. Kenapa dekat situ ayat mutasyabihat? Ayat mutasyabihat banyak maknanya. Dan satu perkataan daripada Allah SWT mengata inilah tempatku, tidak ada. Kita pula menetapkan. Lepas tu mengatakan dalam ayat Al-Quran, oh tak ada, dalil dia yang ada. Ini bahaya tuan-tuan demikian adik Allah SWT. Sebab itu kita bagi. Ada setengah orang kata, boleh kata, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Kat mana kamu berada, dekat situ dia berada. Maka dia kata yang dimaksudkan adalah ilmullah. Kita kata macam mana kamu boleh takwil kepada ilmullah? Bukan kamu takwil tu haram. Bila kamu kata takwil haram, kenapa kamu takwilkan? Yang kedua kita kata pula, ilmullah. Bila kita sebut ilmullah, ta'alluq dia dengan zat Allah. Sebab apa? Semua sifat-sifat Allah muta'alliqun bidhatihi. Kat mana ada ilmu, dekat mana ada sifat Allah, dekat situ zat Allah SWT. Macam mana kamu nak buat? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah dekat dengan kita, pada waktu tu kita nak cakap macam mana? Sebab itu akidah ahli-sunnah wal jamaah, kita tak boleh nak menempatkan Allah SWT. Habis kat mana Allah SWT berada sebagaimana yang diceritakan dalam Al-Quran. Habis adakah kita nak kata Allah, kalau gitu kamu telah menjisimkan Allah SWT lah kalau kamu kata Allah SWT berada di mana-mana. Na'udzubillah. Allah Subhanahu wa ta'ala dia tidak berhajat kepada jisim untuk memperkenalkan diri dia. Dalam akidah Tahawiyah disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala laisa bijismin. Allah Subhanahu wa ta'ala dia bukan satu benda yang berbentuk jisim untuk kita kenal dia, tidak. Sebagaimana tuan-tuan dimuliakan adik Allah Subhanahu wa ta'ala hari ni bulan Ramadan. Ni bulan Ramadan nak datang. Bila Ramadan datang je, kita akan cakap macam mana bulan Ramadan datang. Kita kata, kat mana Ramadan tadi? Tak ada seorang pun boleh tunjuk. Tak ada seorang boleh tunjuk kat mana Ramadan tadi. Sebab apa? Ramadan ni dia bukan satu jisim. Kita tak boleh nak tunjuk kat mana. Dan dia kita tak boleh nak kenal dengan tu. Jadi tuan-tuan dimuliakan adik Allah SWT, benda ni sangat halus. Yang mana hari ni umat banyak tergelincir dalam ni. Oh, mulalah orang mengatakan begini, orang mengatakan begini. Last sekali dipermainkan tentang zat Allah SWT, sifat Allah SWT. Dan sekali dia menghinakan Allah SWT. Ini yang kita takut tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan dimuliakan adik Allah SWT, dalam masalah akidah ini dua ada fahaman. Yang pertama dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah dua, iaitu mutaqaddimin, yang kedua mutaakhirin.
Mutaqaddimin dalam makna ini dia kata Allah saja yang tahu makna. Mutaqaddimin dia kata apa? Kalaulah tangan tu, mata tadi, kaki betis ke ataupun wajah ke yang dikaitkan kepada kami, kami tahu makna dia. Itu dipanggil ma'lum. Kaifiat majhul, kalau dikaitkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kami tak tahu. Bila dan Nabi SAW tak pernah teram pun, dan sahabat tak pernah teram pun. Apa yang Nabi bagi tahu pada sahabat, sahabat terima je macam tu. Allah Subhanahu Wa Taala tanpa membahaskan tentang zat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu orang cuba bahaskan tentang zat Allah, tergelincir dia jatuh. Sebab itu pernah dalam tafsir Ibn Abbas bila dikatakan was-samaa'a banainaha bi'aidin. Dalam surah dalam surah Az-Zariyat disebutkan was-samaa'a banainaha bi'aidin. Langit ni kami jadikannya dengan tangan-tangan. Ibn Abbas kata ai biquwwatin, iaitu quwwah dengan terjemah dengan qudrah. Sebab itu bila terjemah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam mentakwilkan ayat ini, dia kata apa? Qudrah. Sahabat sendiri takut tergelincir bila pergi pada zat tadi. Jadi tuan-tuan dimulakan adik Allah Subhanahu Wa Taala, hari ni kita sedap-sedap je terus kita terjemah, seolah-olah makna kita tahu, kan? Dan kita kata inilah tafwid makna yang sebenar. Salah tuan-tuan dimulakan adik Allah Subhanahu Wa Taala. Tafwid yang sebenar bila kait je dengan Allah Subhanahu Wa Taala, terus kita tak tahu. Jadi kita beriman je, kan? Ini tafwid yang sebenar. Bila datang mutaakhirin, ada orang yang kait, dia kata tak, Allah SWT macam ni juga, tapi bukan macam kita. Itu satu golongan. Dia kata contoh, Allah SWT ada tangan, tapi bukan macam tangan kita. Ni satu golongan dah keluar dah. Satu lagi golongan yang terlepas pula daripada yang ini, dia pergi pula. Tak, Allah SWT ada tangan, bukan macam, tapi macam ni pula. Ini yang keluar lagi. Sebab itu bangkitnya, iaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang mutaakhirin seperti Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi, bila datang dia terus dia takwilkan ayat tadi. Tak, maknanya macam ni. Kalaulah datang wajah menunjukkan pada zat. Kalaulah datangnya yad menunjukkan kepada quwwah ataupun nusrah. Seperti yadullah ma'al jamaah. Kat situ tidak diterjemahkan tangan Allah Subhanahu Taala bersama dengan jemaah, diterjemahkan bantuan Allah Subhanahu Taala bersama dengan jemaah. Dan ini kena dari segi bahasanya. Jadi tuan-tuan dimulakan ada Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita faham, kita tak ada nak keliru.